Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1432. Antara paparan utama. 1MDB antara kemelut dan pembelaan rakyat. Hentikan budaya cacian dan kebiadaban. Berhentilah menunggang agama. Islam dan perjuangan Islam tidak dapat dipisahkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Najib Razak gagal mendapatkan perintah supaya Hakim Datuk Colin Lawrence Kira menarik diri daripada mendengar kes penyelewengan dana 2.3 bilion ringgit milik One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dihadapi bekas Perdana Menteri itu 18 Ogos lalu. Najib membuat permohonan berkenaan atas alasan berlaku konflik kepentingan susulan pendedahan Sukira bahawa beliau dan bekas peguam 1MDB Jasmine Lu Aiswan pernah menjadi rakan konsili firma Zain & Co ketika menjadi peguam dalam tempoh 10 hingga 15 tahun lalu. Sukira membuat keputusan menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu selepas mendapati tiada sebarang konflik kepentingan yang akan timbul dan kemungkinan beliau akan bertindak berat sebelah terhadap Najib jika terus mendengar pembicaraan kes berkenaan. Dalam keputusannya, Sukira yang kini Hakim Mahkamah Rayuan dan bertindak selaku Hakim Mahkamah Tinggi berkata beliau tidak pernah berkomunikasi dengan Jasmine sama ada secara profesional atau peribadi sejak wanita itu meninggalkan firma berkenaan pada 31 Disember 2008. Menurutnya lagi, beliau juga tidak bertemu dengan Jasmine sejak itu atau kira-kira 15 tahun lalu dan tiada bukti dikemukakan di mahkamah yang dapat menunjukkan terdapat sebarang bentuk hubungan antara mereka sama ada secara profesional atau peribadi yang kini sudah 15 tahun berlalu. Saya tidak fikir ada bukti bahawa Najib berjaya menunjukkan saya akan bertindak berat sebelah jika terus mendengar kes ini dan bahawa saya tidak akan dapat menilai kredibilitinya secara objektif jika Jasmine dipanggil menjadi saksi. Jika Jasmine dipanggil sebagai saksi dalam kes ini sekalipun, tiada bukti menunjukkan saya tidak mampu untuk menilai keterangan dan kredibilitinya secara sedar atau sebaliknya, katanya. Jasmine yang juga bekas peguam 1MDB ditahan polis pada 7 Julai lalu bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana syarikat berkenaan. Wanita itu dikatakan antara sekutu rapat ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo yang terbabit dalam skandal kewangan 1MDB dan disenaraikan sebagai orang yang dikehendaki. Prosiding kemudian diteruskan dengan mahkamah mendengar keterangan bekas Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz pada sesi pemeriksaan balas. Sementara itu, dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak Malaysia mungkin akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Bank Pelaburan Amerika Syarikat Goldman Sachs. Pendirian itu dinyatakan Anwar dalam satu temu bual dengan CNBC yang disiarkan pada Isnin sebagai mengulas pembabitan syarikat berpengkalan di New York itu dalam skandal rasuah berbilion dolar membabitkan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Saya tidak menolak kemungkinan pelaksanaan prosiding semula menerusi tindakan undang-undang, katanya di petik media. Sebelum ini, Goldman Sachs mencapai penyelesaian dengan Malaysia pada 2020 selepas bersetuju membayar 2.5 bilion US dolar, kira-kira 11.6 bilion ringgit dalam bentuk tunai dan jaminan pemulangan aset berjumlah 1.4 bilion US dolar, manakala kerajaan menggugurkan semua pertuduhan jenayah terhadap Goldman. Bagaimanapun, awal tahun ini Anwar yang ketika itu baru beberapa bulan dilantik sebagai Perdana Menteri menyatakan bahawa Malaysia sedang meneliti semula perjanjian penyelesaian itu kerana jumlah yang dipersetujui terlalu kecil. Sementara itu, Anwar dalam temu bual sama turut menyatakan pilihan lain yang bakal diambil ia termasuk rundingan semula dengan bank berkenaan. Pihak berkuasa Malaysia dan AS menganggarkan kira-kira 4.5 bilion US dolar dicuri daripada 1MDB antara 2009 hingga 2014 dalam komplot yang membabitkan pihak tertinggi dalam kerajaan dan pengurusan bank di Malaysia dan beberapa negara lain.
Menurut Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, Goldman membantu 1MDB meraih 6.5 bilion US dollar menerusi 2 tawaran bond dengan bank itu memperolehi bayaran 600 juta US dollar. Menerusi perjanjian penyelesaian pada 2020, Goldman turut perlu membuat bayaran interim berjumlah 250 juta US dollar jika kerajaan Malaysia tidak menerima aset dan hasil bernilai sekurang-kurangnya 500 juta US dollar menjelang Ogos 2022, kata bank itu sebelum ini. Tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim, usah dibiarkan maruah negara dipijak sebegitu mudah oleh pihak luar. Ketegasan Perdana Menteri amatlah diperlukan untuk memastikan dana rakyat dan negara dikembalikan dalam bentuk yang setimpal dan sewajarnya. Ia dilihat sejajar dengan ketegasan kerangka dasar baharu negara membangun Malaysia Madani yang diterapkan dalam sistem pentadbiran yang mampu membantu Malaysia mencapai keunggulan sebagai sebuah negara bangsa yang dihormati dan digeruni di peringkat antarabangsa dan rantau ASEAN. Teruskan perjuangan untuk rakyat. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dipercayai menzahirkan rasa duka cita terhadap senario politik masa kini. Cukup-cukuplah berpolitik, rakyat dah penat, beta pun dah penat. Titahnya selepas menyempurnakan istiadat angkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta pengurusan surat cara pelantikan Exco Kerajaan Negeri di Istana Alam Shah di sini petang kemarin. Baginda juga menegur sikap segolongan kelompok masyarakat dan segelintir pemimpin-pemimpin parti politik yang melibatkan penggunaan kata-kata kesat dan biadab serta mengheret institusi raja dalam ceramah-ceramah mereka ketika berkempen. Keadaan yang berlaku ini menggambarkan terhakisnya rasa hormat segelintir ahli dan pemimpin politik terhadap institusi raja dan Kesultanan Melayu yang menjadi payung kepada umat Islam, orang Melayu dan lain-lain bangsa. Sikap biadab mereka ini telah melangkau batasan-batasan dan nilai-nilai keperadilan orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara. Titah Baginda, kemurkaan Sultan Sharafuddin terhadap golongan pemimpin politik ini jelas menerusi amaran Baginda. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak mempelekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing. Malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampaui batas. Kemana hilangnya budi bahasa? Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapa pun, khususnya di kalangan ramai. Peliharalah adab dan susila kita, apatah lagi apabila kita bertandang ke negeri atau rumah orang. Dalam hubungan ini, Baginda menyeru semua pihak agar menghentikan budaya caci-mencaci yang boleh menjejaskan keharmonian dalam masyarakat dan sebaliknya menumpukan perhatian ke arah memajukan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Sultan Sharafuddin juga menyeru semua orang Melayu Islam di Selangor agar sentiasa mengelakkan pembalahan dan persengketaan sesama sendiri yang boleh membawa kepada perpecahan masyarakat Melayu Islam dan membawa imej buruk kepada kesucian agama Islam. Perhatikan, politik telah banyak memecah belahkan perpaduan kita sesama umat Islam dengan amalan fahaman politik sempit. Cukuplah apa yang telah berlaku. Kita perlu maju ke hadapan dan membawa perubahan kepada cara kita berpolitik dan berfikir. Titah Baginda. Sultan Selangor juga menitahkan agar semua pihak bersama-sama mengeratkan semula hubungan tanpa mengira agama, kaum dan fahaman politik kerana pilihan raya telah pun selesai. Kita perlu kembali bersatu padu membangunkan semula negara dan negeri Selangor khususnya. Hormatilah antara satu sama lain dengan tidak membesarkan perkara yang menyentuh sensitiviti sesuatu agama, kaum, bangsa atau keturunan yang boleh menggugat keharmonian, titahnya. Sultan Sharafuddin turut mengulas mengenai fitnah adu domba dan mesej kebencian yang berleluasa di media sosial mutakhir ini. Baginda menasihatkan agar platform media sosial dan semua aplikasi teknologi moden berkenaan digunakan untuk perkara positif yang boleh menyumbang kepada perpaduan masyarakat, bukannya untuk menyebarkan fitnah dan kebencian yang boleh menyebabkan perpecahan masyarakat. Nah, hancur berkecai harapan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor untuk mendapat kemaafan Sultan Selangor di atas kebiadabannya tempoh hari. Sebelum ini, Muhammad Sanusi dihadapkan di Mahkamah Session Selayang Kuala Lumpur atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari oleh Sultan Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan.
yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam satu ceramah politik. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu menghadapi pertuduhan mengikut Kanun Keseksaan, Akta Hasutan serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Titah Sultan Sharafuddin itu jelas menunjukkan bahawa pertuduhan terhadap Muhammad Sanusi bukan bermotifkan politik seperti yang didakwa olehnya. Sebaliknya, ia adalah akibat kecerobohan mulutnya sendiri yang membangkitkan kemurkaan Sultan Selangor dan rakyat di bawah naungan kerajaan baginda. Titah Sultan Sharafuddin itu juga selari dengan titah Sultan Perak Sultan Nazrul Muhyiddin Shah pada 19 Ogos lalu yang menyeru agar langkah tegas segera dilaksanakan bagi membendung pihak yang mensensasi dan mempolitikkan isu 3R iaitu agama, raja dan kaum di negara ini. Persoalannya, kerajaan PHBN nak buat apa selepas Raja-Raja Melayu sendiri melahirkan rasa duka cita mereka? Biarkan sahaja cacing naik ke mata atau bertindak dengan lebih tegas walaupun tidak popular untuk membanteras perbuatan ekstremis seperti menghasut kafir-mengkafir, adu domba dan kebencian kaum yang berleluasa di media sosial. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari pada 6 Ogos lalu menafikan dakwaan bahawa partinya menerapkan budaya ekstrim seperti mengkafirkan penyokong dan parti lain. Namun penafiannya itu mula dipertikai apabila tular ceramah Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud yang menggelar dua wakil rakyat pembangkang di negeri itu sebagai melawan perjuangan Islam. Justru Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda mencabar Ahmad Fadli untuk berdebat dengannya mengenai budaya takfiri dalam PAS. Hasbi berkata kenyataan melampau dikeluarkan oleh Menteri Besar dari PAS itu membuktikan bahawa gejala takfiri tidak pernah berkurang sedikit pun dari parti jenama Islam itu. MB Kelantan yang baru memulakan hari-hari awal sebagai MB melabelkan dua adun pembangkang di Kelantan sebagai dua adun yang melawan perjuangan Islam. Kenyataan melampau ini bukti gejala takfiri tak pernah surut dari PAS. Itu pun Ketua Pemuda PAS Fadli Syari masih nafikan, saya sedia debat, ciamnya di Twitter 3 hari lalu. Ahmad Fadli ketika menafikan dakwaan partinya menerapkan budaya ekstrim berkata pimpinan parti tidak pernah sewenang-wenangnya melabelkan orang sebagai kafir. Beliau juga mengatakan sepanjang menganggotai sayap Pemuda PAS, beliau membesar dalam situasi yang tidak pernah melabelkan seseorang itu ke neraka atau ke syurga. Bagaimanapun, apa yang berlaku adalah sebaliknya selepas tular video ceramah Nasruddin sejak beberapa hari lalu. Alhamdulillah sehingga tinggal 2 kerusi tak apalah kena ada juga. Takut orang nak tengok lagu mana hak lawan perjuangan Islam ni. Jadi rakyat boleh tunjuk hak dua tu, katanya. Sebagai respon, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menegur Nasruddin agar tidak menggunakan agama untuk mempertahankan parti politik. Muhammad Akmal berkata tidak semestinya individu yang berpegang kepada perjuangan politik berbeza dengan parti pimpinan kerajaan negeri itu, ia dikira melawan Islam. Beliau menasihatkan agar pemimpin PAS itu cukup-cukup bawa politik perpecahan. Parti politik ini bukan agama. Sejak dari merdeka sehingga pilihan raya umum ke-14, Islam tetap terbela dan dimartabatkan di bumi Malaysia walaupun pada ketika itu bukan PAS yang memerintah. Malah Malaysia ketika itu cukup dikenali di seluruh dunia sebagai antara model negara Islam terbaik di dunia. Bukan itu sahaja, UMNO pada ketika itu adalah tunjang parti kerajaan dan tidak pernah sekalipun menyatakan sesiapa yang tidak menyokong parti itu maka tidak memperjuangkan Islam, katanya dalam satu hantaran di Facebook baru-baru ini. Sementara itu, Muhammad Akmal menggesa supaya politik perpecahan itu dihentikan kerana rakyat kini memerlukan pemimpin yang bekerja dan bukannya memecah belahkan masyarakat melalui sentimen ekstremis. Tambahnya, politik seharusnya menyatukan rakyat dan digunakan untuk mempertahankan agama, bukan sebaliknya. Keputusan untuk tidak menyokong parti Islam tidak menjadikan seseorang Muslim itu berdosa maupun jatuh kafir, kecuali fatwa dari Parti Penunggang Agama, PAS. Mana-mana individu atau kumpulan boleh mendakwa memperjuangkan Islam, tetapi dakwaan ini mestilah dibuktikan dengan jelas dalam realiti kehidupan. Perlu diingatkan, Islam tidak akan tegak dengan slogan semata-mata, tetapi ia ditegakkan dengan amalan dalam kehidupan rakyat sejahtera dan berkebajikan di samping pentadbiran negara yang baik, bersih dan cekap. Islam boleh ditegakkan secara bijaksana, penuh hikmah tanpa merencanakannya kepada umum seperti melaksanakan keadilan sosial, meratakan kebajikan, membasmi kemiskinan, membanteras rasuah dan maksiat dan sebagainya. Tolonglah PAS, berhentilah menunggang agama. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof membidas kenyataan Menteri Besar Kelantan Datuk Ustaz Muhammad Nasruddin Daud yang membezakan antara menentang perjuangan Islam dengan melawan Islam. Islam dan perjuangan Islam tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang Muslim.
Kerana setiap tindakan kita adalah untuk memperjuangkan Islam, kerana kita telah berjanji dengan Allah dalam doa iftitah setiap kali kita solat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Urusan hidup semua kerana Allah. Dalam hubungan ini, Mujahid menjelaskan antara urusan hidup itu ialah membangunkan, mendirikan, menegakkan, mempertahankan dan memperjuangkan. Itu yang sering diulang-ulang dengan perkataan dakwah, jihad Islam, semua itu perjuangan Islam. Duduk dalam politik perjuangan Islam, mereka menang dalam politik kerana hendak memperjuangkan Islam. Perkataan lawan atau lawan tegas Mujahid membayangkan takfiri pemimpin-pemimpin PAS termasuk Menteri Besar Kelantan. Dalam istilah Al-Quran, jika dikaitkan dengan Islam, maknanya menyekat jalan Allah, yakni menghalang umat Islam daripada mentaati, bertanggungjawab dan berjihad. Mujahid tidak nampak kemenangan Dr. Hafizah Mustaqim di Dewan Undangan Negeri Kota Lama dan Muhammad Syabuddin Hashim Galas sebagai penentangan terhadap Islam. Bila masa mereka menentang Islam? Bila masa kami semua yang bukan daripada PAS menentang untuk menegakkan Islam? Soal Mujahid. Mengulas mengenai kenyataan balas Muhammad Nasruddin supaya kedua-dua ahli Dewan Undangan Negeri tersebut tidak mudah koyak, Mujahid berkata ini bukan soal koyak. Ini soal teras ilmu, adab dan hormat kepada Islam. Beliau juga menuntut Muhammad Nasruddin memohon maaf seperti mana yang dituntut oleh Hafizah dan Muhammad Syabuddin. Selain itu, Mujahid mendesak pihak berwajib Kerajaan Kelantan menegur dan meletakkan landasan yang betul. Begitu juga pihak berwajib Persekutuan kerana ini menyentuh Islam sebagai agama rasmi Persekutuan dan dasar madani yang meletakkan Islam sebagai panduan penting. Tindakan ini penting demi mengelak daripada pertemuan antara para pengikut PAS dengan pengikut-pengikut Kerajaan Perpaduan. Malangnya Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan Muhammad Kamal Muhammad sudah memulakan pencak silat pertembungan tersebut. Beliau mendakwa Kerajaan Madani terdesak sehingga menggunakan tindakan undang-undang. Boleh jadi sebagai langkah menghidupkan firma-firma guaman milik ahli mereka. Boleh jadi, katanya. Muhammad Kamal berkata pemuda PAS Kelantan teguh bersama Menteri Besar Kelantan dan menegaskan memang kerja mereka mempertahankan kesucian Islam. Kami wajib membawa dasar ini, bercakap mengenainya dan bertindak ke arah itu. Semestinya tidaklah mahu mengharapkan pertolongan daripada mereka yang enggan, tetapi cukuplah sekiranya benda-benda remeh tidak dikeluarkan. Ataukah ada agenda lain yang lebih besar melibatkan cabaran undang-undang terhadap dasar Islam dalam perlembagaan PAS? Soalnya dalam satu kenyataan. Pengerusi Amanah Kelantan Khalid Abdul Samad yang juga pengarah komunikasi Amanah Nasional merakamkan kekecewaan beliau terhadap dakwaan Muhammad Nasruddin bahawa Hafizah dan Muhammad Syabuddin melawan perjuangan Islam. Khalid berkata kenyataan Menteri Besar Kelantan itu adalah tuduhan yang liar kerana PHPN bersaing dengan PAS bukan dengan Islam. Tegas Khalid, Nasruddin bukan tidak faham beza antara jemaah Al-Muslim, jemaah orang Islam dengan jemaah Minal Muslimin, satu daripada jemaah Islam kerana kononnya beliau ulama'. Walaupun dia faham dia saja hendak menipu dan menutup kebenaran. Hakikatnya PAS bukan jemaah Al-Muslim iaitu jemaah seluruh orang Islam. Yang di luar daripada itu bukan Islam. Tetapi PAS hanyalah jemaah Minal Muslimin iaitu salah satu daripada jemaah atau kumpulan orang Islam yang di luar PAS juga orang Islam. Jika fahaman Nasruddin adalah sebaliknya, dia telah mengkafirkan semua yang di luar daripada PAS. Ujarnya dalam satu kenyataan video. Khalid berpendapat perbuatan Nasruddin itu hanyalah untuk melindungi kelemahan Kerajaan Kelantan dalam mentadbir negeri berkenaan, khususnya dalam membekalkan air bersih kepada rakyatnya. Parti di bawah Kerajaan Perpaduan tidak pernah mempertikaikan kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan di dalam perlembagaan Malaysia. Adalah amat dangkal apabila menuduh pihak yang tidak bersama dengan PAS sebagai enggan mempertahankan kesucian Islam seperti yang didakwa pemuda PAS Kelantan. Perbuatan mentakfiri sesama Islam juga bukan benda yang remeh. Justru setelah tiba masanya Kerajaan Perpaduan yang diusulkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan sokongan Majlis Raja-Raja yang menjadi payung negara dan ketua agama Islam di negeri masing-masing bertindak terhadap penipuan penunggang agama ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.